Oh, saya kena start. Oh, dah. Get down. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak tak PDF? 1.1 function. Boleh. Okay, boleh nampak. Okay, tadi learn Nampak. objective dah. Okay, function, definition of function. Okay, function F is a rule that assigned to each element X. Okay, element in X in a set A. Set A is domain. Okay, exactly one element called Fx in a set B. Okay, A maps into B. Okay, using function F lah. Okay, dia mesti maps. X maps to Fx. And then the element in domain 4 maps into this element in codomain 3x minus 1. Okay, so what is domain? Okay, domain is element in A is the input of domain. An element in A can be called as independent variable. Element in A lah kat sini. 4 and X is domain. Element in domain 4x. Okay, kita boleh panggil juga element in domain is independent variable. And range is element in B is the output of range. Okay, element in B can be called as dependent variable. Okay, yang ni silap ni. Element in B is the output of domain ni patutnya. Output of domain. Ini input, domain is input and range ni dia punya output lah. So range can be called as dependent variable. Okay, maksudnya range ni dia depend kepada domain. Okay, next, okay, how to test this function, how to test this graph, whether this graph is a function or not. Okay, we can use the vertical line test. Okay, a curve in XY plane is the graph of function. Okay, if and only if no vertical line intersect the curve, okay, more than once of its point. Kita boleh test lah setiap graph tu ataupun setiap function fx tu sama ada dia function ke tak, kita boleh gunakan vertical line test. Okay, for example, graph A. Okay, graph A. Okay, graph ni kan, graph, curve, this curve. Okay, so kita nak test whether this graph is function or not, kita gunakan vertical line. Kat sini, kita buatlah. Okay, contoh kita test lagi vertical line, lagi satu. Okay, dia intercept one ataupun more than one. Kat sini intercept one je kan. Dia intercept sekali je. Kita test tempat lain pun dia intercept one. So it is a function. Okay, when we test the second graph B. Okay, so kita test kat sini untuk ni. Dia intercept sekali je. Okay, then kita test lagi tempat lain. Okay, ni pun sekali. Okay, so kita test kat sini pula. Okay, ni dia intercept 2 point, dekat 2 point. So, B is not a function. Boleh tak? Boleh, madam. Okay. Okay, so which graph are a function? Okay, so we use the vertical line test. Okay, macam tadi. Okay, yang ni. Okay, number one ni yes or no? No. Sekejap, tak bergerak. Nampak tak bergerak ni saya punya cancel. Nampak. Okay. Okay, kita test ni kan.
No lah sebab ada intercept dekat 2. Okay, number 2. Yes. Test kat sini, test kat sini. Test out, boleh test kat mana-mana lah. So ni, yes. Jadi no. Okay, number 3. No. Test kat sini. Dia ada 2 kan, intercept point. No. Okay, number 4. Yes. Test ni. Test. Kita kena test beberapa vertical line lah. Ini yes. Okay, 5. Yes. 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 Okay, number 6. No. No. Ni graf dia nyanyi kan. So dia ni lah. Graf ni dia ada intercept banyak point lah ni kan. So dia no. Okay, 7. Yes. 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 Plus kat mana? Okay, so yes. Okay, number 8. No. No. Ni dia ada more than one intercept point. So no. Okay, so tu untuk test the function. Okay, so we look at example 1. Okay, the graph of function f is shown in figure 1. Okay, find the value of f1, f5, f2, f6. So kat sini kita nak tahu dia punya range lah kan, dia punya y, nilai y, f1. So kat sini lah boleh tengok f1, fx, x equal to 1, so dia kat sini. Accept dia. So ni ada jawapan ni boleh kan. 3. And then f5, okay f2. Ini f2. Sini. Then f5, 3, 4, 5. So 5 dia dekat sini. Negatif 0. Boleh itulah agak-agak lah 0.7, negatif 0.7 kan. Okay, f6 kat sini. Negatif 2. Okay, B, what are the domain and range of f, function f? Okay, so kita nak tahu domain and range of f. Okay, kita boleh tengok daripada graph ni lah. So domain awak tengok ni. Okay, domain dia yang untuk x kan. So antara apa kat sini? 0 until 7. Kita refer kepada graph ni je. 6, 7 kan kat sini kan. Jadi kita refer kepada graph ni lah. So domain dia antara 0 dengan 7 untuk x dia ni. So ni kita refer kepada domain. Okay, sebab tu kat situ awak dapat, awak boleh tulis 2 lah dalam bentuk bracket ataupun inequality. So x is less than or equal to 7 and greater than or equal to 0. Boleh buat dalam bentuk ni, bracket notation and inequality. Okay, range. Okay, range kita refer kepada y-axis. Ni untuk range. Y-axis. So awak tengok graph ni antara apa? Dia dekat sini kan? Antara kat sini negatif 2. Until graph yang paling maksimum kat sini 4 kan? Okay, sebab tu kat sini from range is between less than or equal to 4, greater than or equal to negative 2. Okay, boleh juga tulis dalam notation bracket.
Okay, ni kalau dari graph lah kita nak identify domain and range. Okay, example 2. Sama juga lah macam tadi kan. Find the value of F1 and F5 for this figure 2 and figure 3. So kat sini awak substitute je lah. X equal to 1 into this function. And X equal to 5 into this function. Akan dapatlah nanti nilai Y equal to apa kan. Di sini masukkan je. When F1. So substitute lah 2, 1 minus 1 equal to 1. Okay, F5. 2 times 5 minus 1 equal to 9. Okay, and then figure 3 pun sama, masukkan dalam function ni dia beri function. So F1 itu 1 square and F5 equal to 5 square, 25. And then B, what are the domain and range of F? Macam sebelum ni lah, kita tengok daripada figure ni, graph. Okay, so the domain untuk figure 2 ni from negative infinity to positive infinity. Graph dia ni. Okay, untuk yang ni, okay, ni pun sama kan, figure 3 from negative infinity until positive infinity. Okay, range. Range untuk ni pun sama. Kita tak tahu dia ni sampai mana kan dia punya ni. So samalah negative infinity to positive infinity. Okay, yang untuk yang ni figure 3 ni from 0 to positive infinity. Tengok range. Range kita tengok paksi Y. Kena ingatlah domain kita tengok paksi X. Ikut nak tulis dalam bentuk bracket notation ataupun yang ni bracket notation kan. Okay, nak tulis dalam bentuk ni pun boleh ataupun inequality pun boleh. Yang ni inequality lah ni. Okay, number 3. Domain of fx. Okay, boleh tak yang ni? Domain of fx and gx. So the domain for fx is any real number. Ya, ataupun ni boleh tulis negative infinity to infinity lah, any real number. Untuk ni kalau kita substitutekan x apa-apa nilai pun boleh lah kan, from negative infinity to positive infinity untuk fx ni. Okay, domain for gx. Okay, okay, untuk gx ni for, okay, ni ada square root. Okay, kalau you all tengok notes yang lagi satu tu dia ada mention kan. Kat sini. Tips untuk yang apa tu, square root ataupun fraction. Okay, boleh nampak tak notesnya ni? How to find the domain. Okay, tips in finding the domain. Okay, the denominator, if involve the fraction, the denominator bottom of a fraction cannot be 0. Ni kalau dia melibatkan fraction lah. Contoh kat sini diberi function, contoh 2x over x minus 1 kan. So the denominator is not equal to 0. Kita cari dia punya domain, x minus 1 is not equal to 0. Domain dia, contoh domain equal to x minus 1 not equal to 0. So x not equal to 1. Contohnya lah untuk yang ni kan.
Okay, second ni, the number inside a square root must be greater or equal to 0. Ni kalau melibatkan square root. Contohnya yang tadi ni lah. Must be greater or equal to 0. Okay, sebab tu kat sini awak x minus 1. Greater than or equal to 0. Sebab tu yang ni. So x is greater than 1. Boleh, the domain for this function gx, domain gx. Okay, sebab kita gunakan tips yang tadi lah, yang kedua ni. Inside a square root sign. Okay, that's why kat situ x greater than or equal to 1. So x from 1 into until positive infinity. Okay. Okay, untuk kalau domain for hx is equal to any real number, negative infinity to positive infinity. Kalau soalan lah ditanya. Okay, B, the value of x when g dot h x equal to 5. Okay, yang ni sebenarnya ni composite. Composite. Okay, ni boleh kan cari, boleh kan tahu GH. Boleh. Masukkanlah Boleh digabung. HX is equal to 3x minus 1 kan. Masukkan. So masukkan dalam, and then masukkan dalam function ni. Function GX. So 3x minus 1 minus 1. Square root. So akan dapat 3x minus 2. Ni equal to 5 kan? Equal to 5. So 3x minus 2 equal to 25. 3x equal to 27. X equal to 9. Ni gunakan composite function lah. Composite function. Okay, ni nanti awak boleh tengok lah dalam manualnya saya bagi ni. Macam mana, ni sebenarnya recall kan, dah belajar kan? Ni kan, semua kan? Dah, Betul tak? matrix. Recall balik lah. Okay, composite function ada dekat sini. Okay, what is composite function? Okay, composite function involve two function lah. The diagram above shows the function f maps set P to set Q. P to set Q using function f. Okay, and then the function G maps set Q to set R. There's another function G maps from set Q to set R. Ada lagi satu function. Okay, therefore the function with maps set P to set R is known as a composite function. Ni. So P to R ni dia melibatkan dua function F and G. Function F and G. Kat situ. Sebab tu kat sini kalau dia P to R involve ni lah function, kita gunakan function F dulu and then baru function G. Sebab tu kena buat F dulu lah. Yang ni. Okay, this is composite function. Symbol for composite function lah. Contoh dia yang tadi tu lah kan. Boleh tengok kat sini Okay, ni dia sesuatu lah. The domain, okay kita tengok sini contoh. Example 6, the domain for the domain and range of Gx. So kita refer yang ni lah. Gx. Okay, so the domain is from negative infinity to positive infinity. And the range
Okay, range ni awak boleh substitute lah nilai dia kan. Okay, nilai. When we substitute x equal to, awak boleh substitute beberapa nilai. Boleh tak nak tahu, tahu tak nak cara nak cari range ni? Awak boleh substitute lah apa-apa nilai kan, contohnya x and gx. From negative to positive. Contohlah kita buat negative 1, 0, 1. Okay, when we substitute negative 1, so akan dapat nine kan? Yes. Okay, 0. We substitute 0, 6. And we substitute 1, 5. Cuba buat nilai yang 2. 6. So kat sini kita tengoklah. So dia punya range yang paling rendah adalah 5. That's why kat sini dia punya range untuk gx ni from 5 to positive infinity. Boleh masukkan juga, kita boleh set point lah selain kita lukis graph kan. Kita boleh masukkan, kalau kita nak construct graph pun kita substitute nilai x kan. Kita substitute nilai independent and then kita cari dependent variable gx ni. Ini pun boleh. Cara untuknya ni. Okay, and then next. Okay, untuk yang ni dia just tanya just cari function ni, composite function lah, gf and fg ni kan. Biasa untuk composite ni dia suruh cari je lah function untuk yang ni, dua ni. Okay, macam mana pula kalau kita nak identify the domain and range for composite function? Tahu tak macam mana? In case lah kalau dia tanya. Buat graph. Okay, yang ni tak ada kan? Ini contoh yang ni tak ada. Okay, untuk yang tu awak boleh refer, awak kena baca semua notes ni. Boleh refer yang ni. Okay, ni composite function. Okay, yang tadi lah, yang saya explain tadi. The illustration. Ni. Okay, find the domain of composite function. Okay, there are 2 steps kat sini. 2 steps to find the domain for composite function. Okay, step 1. Okay, you find the domain of the inside function or the input function. Yang kat sini contoh kita ada composite function G. Macam ni F, contohnya ni first one ni F, G, X kan. So yang Gx ni adalah input function ataupun inside function. Ni input function. Gx ni. Okay, if there are any restriction on the domain, keep them. So kita cari dulu domain untuk the input function Gx ni. Okay, contoh kat sini kan. Okay, kita refer kepada yang contoh diberi Gx, function Gx 3 minus x and fx x square plus 2 kan. Okay, so kat sini composite function contohnya f gx, f dot gx kan. Okay, so kita cari dulu dia punya kat sini input function ni. Okay, so cari domain untuk ni lah square root 3 minus x ni.
Okay, domain for 3 minus x, domain dia kita gunakan kalau ada square root gunakan greater than or equal to 0 kan kat sini. So 3 minus x is greater than or equal to 0. So 3 x. So x is greater than, silap. Okay, kalau ni dia kena macam ni lah. Ni dia terbalik lah kan. 3 x. So x is less than or equal to 3. Ini domain untuk input function. Okay, then second step, construct the composite function. Kita construct lah, kita masukkan f, g, x ni berapa nilai dia kan. Masukkan f, g, x. Okay, so 3 minus x. So equal to ni x square plus 2. Masukkan 3 minus x square plus 2. So kat sini dapat 5 minus 5 minus x. 5 minus x. Okay, then kita cari domain untuk ni. 5 minus x. Domain dia apa? Domain dia any real number lah kan. So x is any real number ataupun from negative infinity to positive infinity. So therefore, okay, the domain for this composite function f gx is equal to, kita tengok yang mana yang dia yang restriction. Any restriction kita tengok. So dia ni infinity, negative infinity to positive infinity dengan yang untuk yang ni, untuk inside function. Okay, ni like ni yang restrict dia kan. So therefore the domain for ni equal to x is less than or equal to 3. Domain. Ni jarang lah dia tanya domain untuk composite function ni. Contoh lah kalau ditanya lah kan domain untuk composite function. Biasanya untuk composite function dia just suruh awak cari function untuk ni je lah, composite. Ni in case kalau dia ditanya lah domain. Okay, boleh tak? Kalau range kita refer kepada yang last ni lah. Last untuk yang ni 5 minus x ni. Macam kalau nak cari range macam sebelum ni lah, awak boleh gantikan nilai apa tu? Nilai domain yang awak dah cari tadi kan dalam function ni. Dan kita dapatkan range. Okay, nilai domain dia ni berbeza untuk composite function ni. Berbeza kalau terbalik kan. Macam ni fgx is different from gfx, the domain. Contohnya yang ni lah. Okay, tu awak boleh tengok lagi yang contoh-contoh yang lain diberi yang ni. Kalau function melibatkan ni. Okay, yang ni ada apa? Ada soalan tak untuk yang ni? Notes yang ni. Dia tunjuk satu contoh je lah. Boleh tak? Ni jarang lah ditanya domain untuk composite function. In case kalau tanya, so cara nak cari dia macam gitulah. Ini dalam notes yang Madam baru bagi kan? Yang ni start sebelum ni. Ada dalam Google Classroom yang awal-awal. Yang saya baru bagi yang ni. Yang ni. Oh, okay. Ni yang sebelum ni ada yang dalam apa tu, words tu kat sini. Dalam words. Ada kan satu notes words yang function tu. Topik function. Ni boleh tengok yang ni untuk yang ni composite kalau nak cari domain untuk yang ni. Tapi ni jarang lah keluar untuk
Untuk ni, in case lah kalau keluar untuk composite, so boleh refer yang ni. Okay, boleh nampak tak ni screen? Example 3. Boleh. Boleh. Okay, ada apa soalan tak? Tak ada? Madam. Tak ada Saya. Ada? Nak tanya. Okay. Dia in case kalau dia tanya yang domain atau range composite function, dia memang kena tu lah. Buat composite function dulu baru cari dia punya tu domain range tu. Kena yang untuk cari domain for composite function kena gunakan tips yang ni lah, step yang ni lah. Ada 2 step kan untuk composite function. Untuk domain dia kena first step cari inside function. Yang kedua selesaikan composite function dan cari domain untuk composite function tu. Yang mana restriction kita ambil domain yang tu. Kalau untuk range untuk composite function kita refer yang last lah, yang last composite function yang tadi kan, 5 minus x. So macam tadilah, setkan cari independent and dependent variable x and fx, fgx dapat yang ni kan. So 5 minus x, masukkan x kat sini, x less than or equal to 3. Gantikanlah nilai x equal ni paling kecil 3 kan. So 3, 4, 5. Masukkan. So cuba gantikan yang ni. Less than 3 kan kat sini kan. Minus 2. 4, 1. 5, 0. Itu 6. 1. So kat sini range dia from negative infinity to 2 lah. Ni range. Boleh tak ni? Kita 7, gantikan 7 akan dapat negative 2. Ni range untuk composite. Boleh? Faham? Faham. Faham. Nak cari range kena gantikan nilai ni. X nilai independent and dependent variable. So untuk independent depend kepada domain yang awak cari tadi. Yang ni domain dia. Jaranglah keluar untuk composite function yang untuk cari ni yang domain and range. Biasa dia tanya yang tu lah. Okay, lagi ada soalan? Nak tanya. Ya. Kalau function yang dalam bentuk linear, kuadratik, polinomial, dia punya domain memang any real number kan? Tengok juga apa tu? Tengok juga dia punya Pada function. jenis function dia lah. Contohnya notes yang saya baru bagi tadi kan. Saya baru upload tu. Tengok juga jenis function dia. Kalau function dia ada melibatkan apa tu, square root, kena guna yang tadi lah, tips untuk square root greater than or equal to 0. Kalau untuk yang ada apa tu, fraction, the denominator is not equal to 0. Kena tengok jenis apa tu, sama dia punya ni lah. Boleh nampak tak yang ni? Boleh. Kena tengok yang tadi ni, yang ni. Tips dia yang ni. Tips to find the domain. Tapi kalau memang bentuk dia linear saja, kuadratik saja, polinomial saja, domain dia memang real number. Kalau dia tak ada square root, tak ada fraction. Ya betul lah. Kalau dia tak ada square root, tak ada apa, macam ni kan. Dia any real number lah. Macam ni. Ni untuk linear kan. Untuk example 1 ni linear. Okay, untuk yang contoh yang kuadratik,
Ni pun tak ada square root, tak ada fraction kan. So dia any real number jugalah untuk domain. Tapi yang ni radical function. Ni sebab dia melibatkan square root. Jadi kita guna greater than or equal to 0. Dia punya yang tadi guna tips yang tips number 2 lah kan. Kalau melibatkan square root. Ini tips number 2. Lagi tadi apa? Function apa? Exponential and logarithmic function. Ni tak ada melibatkan tadi kan square root or fraction. So any real number jugalah domain dia. Okay, lagi soalan? Okay, tapi yang ni log yang ni untuk logarithmic function kan. Okay, kalau log pun kita tahu kat sini log kita tak boleh equal to 0 kan. Betul tak ni untuk contohlah kalau diberi log function. Tapi ni jarang lah ni biasa kakak stu ni baru ada ni. Detail about log function. Okay, kalau untuk log dia punya ni tak boleh 0 kan. That's why kat situ domain dia awak kena cari ni untuk log greater than 0 lah kat sini domain dia. Domain for log. Ini x plus 2 is greater than 0. Ini mesti greater than 0. Kalau untuk log lah special case untuk log greater than 0. Biasa jarang lah untuk log ni. Biasa dia bagi linear ataupun betul radical function ke. Menyebabkan linear and square root. Okay, ada soalan lagi? Madam. Ya? Kalau untuk Kuat sikit boleh tak? Tak dengar suara awak. Kalau untuk linear equation kan, Okay. If the domain tu dia negative infinity to positive infinity, adakah dia punya range tu pun sama juga? Okay, nak cari range dia macam saya cakap lah, awak gantikan apa nilai independent and dependent variable dia dalam function tu. Dia kadang-kadang tak semestinya apa tu range dia pun sama juga dengan apa domain kan. Awak kena gantikanlah beberapa nilai. Contoh macam ni. Contohnya ni tadi. Kena gantikanlah kalau nak macam nak confirm kan, kena gantikanlah nilai beberapa nilai domain dia from negative value to positive value. Kadang kita ada juga case yang macam dia range dia bukan negative to positive infinity lah kan. So jadi better gantikan kat sini. Macam yang saya ajar tu lah untuk cari x and function dia fx. Gantikan beberapa nilai from negative value to positive value. Masukkan nilai. Okay, boleh? Oh, okay. Thank you. Lagi ada soalan? Madam, Ya. kalau kita tengok example 3 tu kan, yang function dia kan function set kan. Lepas tu kita nak cari dia punya domain kan, memang sign dia sign dia greater than equal lah. Dia maksud saya tak ada sign yang tak ada line bawah tu. Tak ada apa? Sign bawah. Kan sign tu ada greater, equal dan lepas tu ada greater kan. Ada dua jenis sign kan. Oh, greater than or equal. Dia mesti greater than or equal lah. Maksud saya kalau guna greater than saja tu
adakah itu salah ataupun yalah. Macam mana? Salah lah. Dia mesti greater than or equal. Kalau greater than tu memang tak diguna pakai dalam function ni. Dia mesti kalau yang untuk radical ni square root dia mesti greater than or equal lah. Dia mesti dia mesti termasuk. Dia maksudnya dia boleh lah sama dengan kosong kan kat sini. Function ni boleh lah sama dengan kosong kan kalau awak masuk kat sini contohlah kan square root x minus 2 awak masukkan 2 kan. 2 dia still boleh solve kan square root 0 equal to 0. Sebab tu dia ada greater than or equal to 0. Ini. Dia berbeza dengan kalau yang kalau yang fraction kan 1 over 2 minus x. So yang kat sini yang tak boleh sama dengan 0. Ini. Ataupun yang tadi log kan, log greater than 0. Tadi log, yang tadi contoh log tadi kan. Kalau untuk square root yang biasa ni boleh lah greater than or equal to 0. Untuk log tadi tak boleh dia greater than 0. Dia tak boleh 0 maksudnya kat sini. Contoh gantikan log 0 kan tak boleh kan, awak tekan calculator kan tak boleh kan, error kan. Sama lah juga macam yang ni. Okay, sama lah macam yang ni. Square root 0 boleh. Kita boleh cari square root 0 tu is equal to 0. Okay, faham? Alright, faham madam. Terima Okay. kasih. Lain? Lagi? Tak ada? Okay, tak ada. Madam, Oh ya? nak tanya. Kalau lagi satu logarithm, lagi satu log ke apa? Ada lagi satu graf, lupa Exponential. exponential. Lagi satu lupa dia LG juga Ln. ln. Graf ln dia Ln. sama dengan log ke? Ln kan sama dengan log 10, log base 10. Ln kan, ln sama dengan log base 10. Contoh ln x kan. Log base 10. Kalau log ni kan tak boleh log selain log log x base 10 awak boleh juga buat log x base 5 kan. Kalau ln ni dia punya base ni base 10 lah. Dia graf dia pun sama je macam log untuk cari Sama log je ni. ni. Kat sini maksudnya tak boleh is greater than 0 lah. Nak cari dia punya nak cari dia punya domain kan. Domain untuk ni sama dengan 0. Graf dia pun bentuk sama lah. Bentuk pattern dia sama. Kalau awak substitute nilai pun sama lah. Sini kan, ln. Graf ln macam ni. Pattern dia sama lah macam ni. Sama juga exponential ni. Pattern dia sama macam ni. Tak kisahlah kalau buat contoh exponential 2x ke. Dia mungkin berbeza dia kembang ke kuncup ke kan. Tapi pattern dia macam ni. Sama dia juga macam ln tadi pun sama macam ni. Okay, untuk yang ni detail log ln nak belajar dekat kakak stu ni kan nanti. Untuk yang ni tak ada lah graf. Okay, ada soalan lagi? Madam, Ya? kalau atas linear, bawah log, macam mana nak cari dia punya domain? Macam mana? Atas linear, Bawah log. dalam satu function tu melibatkan linear and log. Dia fraction atas bawah. Complicated betul function dia tu.
Jarang lah biasanya. Macam contohlah, contoh awak bagi apa? 3x minus 2 over log. Macam ni. Log 10 x. Macam ni lah contohnya. Nah, log tu pun dia ada kurungan dalam kurungan tu linear juga. Macam tu. Over macam ni. 3x minus 2 over. Okay ni x minus 2. Macam tu. Macam mana nak cari domain Ya. Soalan tadi macam mana nak cari apa? Domain. Cari domain. Okey, nak cari domain, awak tengoklah kat sini. Kita refer kepada dia punya, contohlah dia bagi ni kan. Ni complicated function lah kan. Ni awak boleh tengok yang ni. Okey, yang bawah ni dia mesti, so kita tengok yang, kita tengok function yang tadi log ni lah. X, kalau log x minus 2 is greater than 0 kan. Dan kalau kat bawah ni dia tak boleh sama dengan kosong kan. Ada 2 juga kan. Yang bawah ni Yes. not equal to 0. Maksudnya x minus 2 is greater than 0 lah. So x is greater than 2. X greater than 2 lah kat sini. Contoh lah kat sini kan. Kita gunakan yang log punya tips untuk log. Tips untuk yang log ni tadi kan, log. For log. So kalau atas tu 3x tolak 2 tu tak ada apa-apa restriction ke untuk domain? Tak ada sebab yang ni kalau ni pun linear adalah negative infinity to positive infinity kan. So kita tengok yang restrict yang untuk yang ni lah. Yang apa tu? Dia punya denominator. Okay. Kalau ni ada 2 kan, kalau untuk denominator x apa tu? X not equal to 0 juga kan kat sini. So jadi guna yang ni lah, greater than or equal to 0. Greater than 0. Silap, greater than 0. Maksudnya 0 ni not included. So x greater than 2. Boleh? Tengok, tengok kalau dia ada melibatkan fraction, kita guna tips sama ada apa tu? Not equal to 0 ataupun kalau macam denominator dia melibatkan log, macam ni lah guna greater than 0. Okay, macam mana pula kalau kalau dia apa tu melibatkan square root, macam mana? Greater than enggak? Contohlah kat sini kan. Contoh 3 x plus 5 over square root x minus 2. So kat sini boleh sama dengan x minus 2 not equal to 0 kan. Ataupun x minus 2 greater than or equal to 0. Jadi kita gunakan greater than. Dia tak boleh yang ni. Restriction untuk square root kat sini kan, x minus 2 greater than or equal to 0. Tapi ni sebab dia melibatkan denominator ni, dia dekat bawah, dia akan jadi greater than juga. Greater than 0. So x is greater than 2. Dia tak boleh sama dengan 0 lah kat bawah ni. Kalau x, kalau kita guna first restriction untuk tips untuk square root equal to 2 kan, x greater than or equal to 2. Tak boleh lah equal to 2 sebab nanti akan jadi ni function over 0. Over 0 tak boleh kan. That's why kita gunakan yang ni. X minus 2 greater than 0. Okay, boleh? Boleh faham semua? Ada soalan lagi?
Boleh. Boleh? Tak ada soalan? Ni contohnya yang tadi lah kan. Okay, yang next ni domain. Okay, ni boleh domain fx. Okay, jadi kita ikut yang dia punya ni denominator not equal to 0 lah. X square minus 4 not equal to 0. So x not equal to negative 2 and x not equal to 2. Kita tengok untuk apa tu denominator kan. It's not equal to 0. Silap. Okay, yang ni okay. Okay, ni dia soalan dia nak domain for composite function. Okay, composite function tadi dia ada dua kan. Nak cari domain ada dua tips kan. Dua step lah. Step yang pertama kita cari inside function. Domain for inside function. Cuba cari ni domain untuk, maksudnya kena cari domain untuk hx. 2x minus 5 is greater than or equal to 0. So x greater than or equal to 5/2. Yang ni kan. Okay, then perlu cari dia punya function g.h ni. Apa dia? First step lah ni kena buat kan. Okay, yang kedua perlu cari g.h. G.h. h 2x minus 5 square root 2x minus 5. Okay, so function dia adalah 1/2x minus 5 minus 1. Minus 1. Jadi function dia adalah ni kan. Okay, then kita test domain untuk composite function. Yang ni kita test yang ni lah. Guna yang mana lain. Ni dia melibatkan fraction. Tu kan ada kuasa 2 ke madam? Apa? Yang GHX tu ada kuasa 2 kan yang dekat function fx. Itu fx. Mana? 2x minus 5 kan? Bawah tu. Dia dalam kurungan lepas tu kuasa 2. Mana? Kuasa 2. Yang ni GHX kan? GHX. HX kan 2x minus 5. Masukkanlah 1/2x minus 5 minus 1. Oh, okay. Kita tak guna, bukan guna F. Ni GH. Yang ni kan? Okay, dah dapat yang ni. Cari yang bawah ni. Okay, yang bawah ni apa? Kalau dia kosong, ni tak boleh kosong lah kan? So, cuba buat 2x minus 5. Minus 1 not equal to 0. 2x minus 5 not equal to 1. 2x not equal to 6x not equal to 3. X not equal to 3. Kalau 3, kat sini awak dapat kalau 3, dia akan dapat 0 lah, 1/0. Tak boleh kan? That's why kat sini dia ada 2 lah ni. X not equal to 3. X greater than
and x greater than 5/2. Kalau gantikan x 5/2 dalam ni boleh ke? Sekejap kita tengok mana yang restrict 5/2. Akan dapat sini 0 kan? 0 Dapat negatif 1 je. minus 1 kan? Minus jadi maksudnya boleh lah kan? Boleh. Kalau kejap greater than mana greater than 2.5 lah kan? Ni not equal to 3. So the restriction dia kita ikut yang ni je lah kan? Tak perlu pun yang ni kan? Greater than x not equal to 3 je lah. Sebab ni kalau gantikan ni pun 0, dia still boleh kan? Negative 1. Kena test juga dalam ni. So yang ni tak perlulah kan yang ni. Contohnya kalau buat 2 point, sebab dia restrict kepada x not equal to 3. Kalau contohlah kat sini aku guna 2.5 lepas tu 3 kan. 2.5 ni boleh. Kalau 3 gantikan 3, tak boleh. Contohlah 4, 4. Kalau kita ikut yang ni kan 4 boleh. Jadi restrict dia kepada yang ni je lah. Yang ni tak ada. Madam. Ya? Nak tanya, restriction tu maksudnya macam mana, Madam? Restriction tu. Ha. Kena gantikan dalam apa tu? Dalam composite function tu. Macam yang tadi kan dia kata kalau restrict dekat sini kan jadi keep lah kan. Maksudnya awak simpan yang ni dan awak dah dapat composite function ni, awak test yang restrict yang tadi tu. Macam boleh gunakan, boleh masukkan ke tak dalam apa tu? Composite function tu. Cuma maksudnya kalau boleh masukkan dia tak restrict lah untuk domain yang ni. Macam ni kan, macam 5/2 ni kan. Kalau masukkan dalam composite function yang ni, maksudnya kita boleh solve dia punya apa tu, kita boleh cari dia punya range untuk composite function kan. Jadi dia tak restrict dekat untuk x greater than or equal to 5/2. Maksudnya kena ganti dua-dua dululah, tengok mana yang tu. Mana yang restrict. Kena, walaupun tadi awak dah dapat domain dia untuk inside function kan, awak kena gantikan dalam apa composite function yang last tu, composite function yang ni. Okay, faham Madam. Thank you, Madam. Sebab kat sini ada dua kan tadi kan, awak cari kan ada dua. First step kita cari domain untuk inside function. Yang kedua kita cari domain untuk keseluruhan composite function kan yang ni. Lepas tu kita test lah yang mana yang tak boleh. Jadi tak boleh yang ni kalau kita gunakan yang ni lah kan. Tak boleh kalau equal to 3. Sebab tu yang ni dah tak valid dah tadi. Okay, Madam. Faham. Okay, kejap. Tapi kat sini dia ni, kejap ni kena dua-dua. Kalau ni kan, Rasa macam boleh sekali. kena dua-dua kot saya rasa. Sebab yang ni greater than 5/2 kan. Kalau macam less than tak boleh kan. Yang ni. Tak boleh less. Less than tak boleh. Jadi yelah, awak kena test lah juga ni. Kalau contohlah ni less than, ni 2.5 kan. Contoh awak buat 1. Kat sini 1, gantikan 1. X less than 5/2 kan. Gantikan 1, akan dapat sini negatif kan. Square root negatif 3. Tak boleh lah kan maksudnya. Jadi ni kena buat sekali lah. Ni pun ada. Kena ni kena test jugalah yang ni. Kena check yang ni. Maksudnya sebab tu kat sini n. Kalau kita gunakan less than tak boleh kan kat sini.
Ataupun ni awak boleh buat timeline kot ni kat sini. 2.5 kan. 2.5. Kita ni 0. Ni greater than equal to 2.5. Ni X not equal to 3. 3 sini. Maksudnya dia still termasuk lah ni kan. Kita still kena buat lah benda ni. Dia less than 2.5 ni tak boleh kan? Tak boleh. Yang tadi tu restrict yang kita pilih tu kalau dia melibatkan apa tu infinity dengan negative infinity kan. Yang tadi dalam notes yang tadi tu. Kalau dia ada melibatkan dua yang tu awak kena masukkan dua-dua lah yang ni. Yang macam contoh yang tadi tu dia ada melibatkan negative infinity to positive infinity kan. Contoh yang notes tadi. Yang ni. Tadi sebab melibatkan negative infinity to positive infinity. Sebab tu kita guna yang restrict yang ni. Kalau dia ada dua-dua restriction, awak kena include dua-dua sekali lah. Macam ni. Faham. Okay. Ada soalan? Okay, yang ni jawab. Yang ni dah submit dalam Google Classroom kan? Dah. Nanti saya bagi jawapan dia. Yang ni ada apa-apa tak soalan? Boleh buat yang ni? Nanti ni saya bagi jawapan dalam Google Classroom. Okay. Untuk yang ni Untuk yang ni semua. Ada apa tak soalan yang nak discuss kat sini? Wah, ada juga dia tanya ni soalan ni, soalan pasi ni sebenarnya. Ni ada juga dia tanya F. Composite function domain. Jadi guna yang tadi lah. Yang saya explain tadi. Ni ada tak yang jawapan salah ke? Ni jawapan dia yang merah ni. Nanti saya bagi skema dalam Google Classroom. Awak boleh check lah. Okay. Madam Blas nak tanya. Okay. Setakat ni dalam silibus calculus 1 ni, ada ke selain daripada ada ke soalan dia macam cakap hanya set je kan, macam yang bentuk-bentuk macam ni je kan, ada ke log, exponent apa semua? Domain untuk log and exponent. Yang tadi tu. Modulus apa semua, ada ke dalam silibus calculus 1 ni? Modulus tak ada lah. Kalau tengok macam pattern apa tu pasir tak ada lah macam nak cari modulus apa kan. Kalau macam log exponent tu pun jarang lah. Tapi tadi saya ada terangkan sikit kan yang log apa tu kan. Kalau tengok pasir jarang lah, tak ada. Okay. Tapi cuma awak kena tahulah yang macam log tadi dia mesti greater than 0 dia punya domain. Okay, faham. Madam, yang saya rasa yang D tu, soalan nombor 2D tu, saya rasa domain dia tu yang D. Saya rasa jawapan dia macam lain. Saya rasa sebab saya rasa domain dia negative infinity, negative 3, lepas tu U yang apa? Simbol U unite tu. Simbol U tu negative 3, 2, lepas tu negative 2, so positive infinity. Maksud dia yang bawah tu tak boleh any real number tak, tapi X tak boleh sama dengan negative 3 dengan 2. Ni. Cuba tengok je Okay, ni kalau ikut apa tu? Dia punya denominator not equal to 0 lah kan? X square plus X minus 6 not equal to 0 kan? Yes. Dapat tadi apa? X
Sama dengan X 2 X sama dengan negatif 3. kan? Yes. X not equal to 2, X not equal to negative 3. X equal to 3 tak kan? Terbalik kan? Saya dapat macam tu juga. Terbalik. X equal to 3, X equal to negative 2 kan? X equal to 2, S equal to negative 3. Terbalik Terbalik. X equal to 2, yang 3 tu negatif. Tapi saya bagi ni patutnya yang ni lah kan? Ni lah. Okay. Tak boleh equal to 0. Saya silap ni. Patutnya nanti awak akan dapat yang ni, dia ada yang bentuk pattern. Awak boleh tulis jawapan yang ni ataupun buatlah negatif. Dia boleh jadi union lah jawapan Boleh. Kalau nak guna union negative 3. Union Negative infinity, union negative 3. Union negatif negative 3. 2 kan? Union 2 positive infinity. Betul. Boleh juga yang ni. Ataupun tulis yang bentuk yang ni pun boleh. Okay, lagi? Ya? Dia tak ada efek ke kalau yang soalan D ni, kalau atas dia punya variable X tu lagi besar? Power of the X tu. Ada. Yang ni Okay. Ya, kod kejap Cuba kalau gantikan. Ataupun kalau yang ni cuba buat, ada yang cuba buat long division ke? Cuba try. Ada yang cuba buat long division tak? Okay, kalau buat long division pun dapat jawapan sama kot saya rasa. Dapat fraction juga kan? 2x. X square. Long division tahu tak? Tapi long division ni calculus 2 ni. Tahu dah pernah belajar? Tak ingat. Pernah belajar lah. Pernah. Kita ni long division Cuba test long division. 2x cube minus 5 over x square plus x minus 6 kan? Bahagikan. So 2x darabkan ni lah. 2x cube plus 2x square minus 12x kan? So tolak. Kita dapat negatif 2x square plus 12x minus 5 kan? Dapat yang ni. Plus minus 2 kan? So negatif 2x square. Darabkan negatif 2x plus 12. Kita tolak. Ini cancel. 12x plus 2, 14x. Minus 5 minus ni, so negatif 17. Cubalah buat 2x minus 2
So dia akan jadi 2x minus 2 plus 14 x minus 17 over x squared plus x minus 6. Tapi dia still kat sini dia kalau buat long division pun kan dapat yang ni kan, function ni kan. So kalau domain untuk yang awal ni akan dapat negative infinity to positive infinity kan. Ni. Domain yang ni akan dapat yang tadi lah, sama yang tadi kan. Ni. X not equal to 2, x not equal to 2 and x not equal to negative 3. Jadi kita ikut yang ni lah juga. Ikut yang mana restrict. Tak perlulah ni buat long division. Kita ikut yang mana restrict lah. Boleh tak yang ni? Boleh, Ni. madam. Tak perlu yang ni lah. Terus buat yang ni pun tadi boleh. Tengok je dia punya apa tu denominator. Tak perlu pun yang long division ni. Kalau kita test ni pun test domain satu ni akan dapat yang ni positif kan. Positif negative infinity to positive infinity. Yang ni dia ada restriction. Jadi kita ambil yang restriction dia lah. Okay. Faham. Okay. Okay, yang different quotient ni sebenarnya ni apa tu ni yang lama punya notes ni kan. Okay, ni sebenarnya kita belajar dalam chapter 2 nanti differentiation. Yang ni KIV dulu lah. Ni chapter 2. Chapter 2 theorem apa tu? Theorem definition of differentiation. Chapter 2. Differentiation. Ni tak perlu dulu. Ni sebenarnya nak differentiate dia. Differentiate function ni akan dapat ni lah. Ni 4a. Kalau kita differentiate ni kan akan dapat 4x minus 5 kan. Dapat ni lah 4a minus 5. Kita nak proof kan guna theorem apa tu definition of differentiation or different quotient. Yang ni belum lagi sampai yang situ je lah. Ni tak, ni pun belum lagi. KIV. Chapter 2 nanti saya akan tunjukkan balik ni. Okay, types of function yang tadilah. Okay, yang untuk piecewise definition function ni nanti kita akan tengok dalam continuity ni. Dalam limit pun nanti tengok. Ni contoh-contoh lah function yang mungkin boleh ditanya dalam ni, dalam awak punya syllabus ni. Tapi biasanya yang dia tanya yang biasalah kan, linear, polynomial. Still ada possibility untuk yang lain ni keluar jugalah. Mungkin yang function yang untuk yang function yang lain ni ditanya dalam apa tu topik yang lain, chapter yang lain. Yang ni macam untuk yang domain ni macam just introduction, biasanya linear polynomial lah macam itu. Yang lain ni kita akan gunakan dalam next chapter. Okay. Boleh, differentiation and integration. Yang ni. Okay, ada soalan tak lagi? Tak ada. Tak ada Tak ada, so kita stop sampai sini. Okay, nanti untuk tutorial awak hari apa tutorial? Besok ada lagi Okay, besok ada lecture nanti awak boleh, nanti saya tengoklah apa yang perlu. Ataupun mungkin esok boleh buat exercise Nanti saya akan upload soalan. Soalan ada semua dah beli ke bukunya ni? Ya, buku ini yang saya bagi tahu tu.
Dah stop. Oh, stop tak apalah, nanti saya akan share lah soalan tutorial dalam Google Classroom. Jadi boleh buat nanti. Okay, madam. Okay. Lagi satu yang untuk skema yang tadi tu nanti saya akan share juga. Yang dah exercise dalam ni. Awak boleh check lah nanti. Untuk tutorial saya tak akan check lah. Tapi you all perlu hantar tu, submit je. Awak tak kira lah salah ke apa kan. Nanti tu ada markah untuk macam komitmen lah. Komitmen tu macam borderline lah. Contoh kalau awak borderline nak A minus nak ke A, saya akan tengok awak punya submission semua tutorial. Okay. So kita stop sampai sini. Okay, siapa nak volunteer nak baca? Saya stop. Kita tutup lecture kita dengan tasbih kifarah surah Wal-Asr. Volunteer ada tadi lagi Raif. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih, Hello, madam. madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Goodbye. Bye. Bye. Thank you, madam.